Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau ikutkan differentiation, seperti yang saya explain sebelum ni, differentiate. Untuk differentiate, dia ada 4 function ataupun 4 jenis fungsi. Okey, function. Yang pertama adalah algebraic. So algebraic ni yang kita buat sebelum ni lah, iaitu kita ada constant dan satu lagi kita ada power rule. Okey, jadi setakat ni yang kita belajar baru satu function sahaja, satu jenis sahaja, iaitu macam mana nak differentiate constant yang akan jadi nxn minus 1. Jadi formula baru yang kita belajar. Okey, so function yang seterusnya yang kita akan masuk hari ini, yang pertama sekali kita akan masuk untuk trigonometry. Okey. Dan yang kedua adalah logaritmik. Dan yang terakhir adalah exponential. Okey. So apa yang perlu tahu adalah yang formula yang kita guna differentiation tu yang jadi kosong dan juga jadi nxn minus 1 hanyalah untuk soalan yang algebraic sahaja. Contohnya kalau kita nak differentiate constant iaitu 10. Kalau 10 ni kan constant. So bila constant, bila kita differentiate, maka dia akan dapat kosong. So ni formula yang pertama sekali kita belajar sebab dia refer kepada formula yang ni. Untuk power rule pula, sekiranya kalau ada apa-apa function yang kuasa x kuasa 3, x kuasa 4 ke contohnya, jadi yang ni dinamakan sebagai power rule sebab dia ada x dan kuasa, power dia 4. Jadi untuk formula ni dia akan guna formula n darab depan dan kuasa n tu tolak dengan 1. So it should be no problem lah sebab kita dah clear dah benda ni dua formula. So untuk yang ni dia akan dapat 4x kuasa 3. Okay. Alright, so algebraic dah settle. Jadi kita akan masuk yang hari ni adalah trigonometric. Okay. So trigonometric dia ada 6, dia sebenarnya 3 fungsi. Dia 3 function je lah dalam tu, sin, cos, tan. Okay. So saya buat table kat sini. Awak boleh refer table dalam muka surat 11 page 11. Di mana kalau kita ada fungsi sin, saya tulis sini ya. Kalau sin bila kita differentiate, okay. So yang ni kita differentiate ya. Sekejap saya kena kecilkan sikit. Okay, so yang ni kita nak differentiate. Okay, bila kita ada sin, bila differentiate maksudnya nak cari dia punya f prime, maka sin akan jadi cos. Cuba tengok dalam table muka surat 11 tu. So awak boleh highlight nanti. Awak ambil highlighter awak tu, sin, ni sini. Ni sin jadi cos. Nampak Fahamkan yang tu dulu. Kemudian kalau kita ada fungsi cos, okay, kalau fungsi cos dia akan jadi memang jadi sin. Tapi nampak tak kat depan ni dia ada negatif. So dekat sini kalau cos dia akan differentiate dapat negatif sin. Negatif tu memang akan wujud, memang formula dia. Okey, yang ketiga adalah sekiranya kalau kita ada fungsi tan. Okey, kalau tan nampak tak sini tan? Okey, tan dia akan dapat secant kuasa 2. So kat sini kita akan tulis sebagai secant kuasa 2. Dia memang akan dapat kuasa 2. Boleh faham ke? Boleh Okay, right. Yang formula yang seterusnya ni adalah terbitan kepada sin cos tan, di mana kalau kita ada 1 per sin, 1 per sin ni bersamaan dengan cosecant ataupun kita panggil sebagai cosec. So cosec kat mana cosec? Cosec yang last kali ni. So kalau kita differentiate cosec ataupun kita ringkaskan sebagai CSC, cosec. Cosec dia akan dapat apa kalau kita differentiate? Dia akan dapat negatif cosec cot. Dia akan kembar. Dia akan dapat benda yang kembar.
Jadi dekat sini kalau kita ada fungsi cosec, maka jawapan dia haruslah ditulis sebagai negatif cosec. Dan satu lagi pasangan kembar dia apa? Cot. So dia ada dua kat situ boleh faham Okey, fungsi yang kelima adalah untuk terbitan bagi 1 per cos. Okey, 1 per cos adalah nilai dia untuk dapatkan secant, SEC. Okey, di mana kalau kita differentiate secant, SEC. Okey, so kita tengok kat sini. Ni SEC, secant. Bila differentiate secant dia akan dapat kembar juga tapi tak ada negatif. Secant dan juga tan. Salin balik. So secant dapat tan. Dan yang terakhir adalah cot. Okey, cot ni sebenarnya adalah terbitan bagi 1 per tan. 1 per tan dia akan dapat cot ataupun cotangent sebenarnya. Jadi bila kita differentiate cot, dapat apa? Dia akan dapat negatif cosec kuasa 2. Negatif cosec. Cosec tu kita boleh tulis sebagai CSC. Okey, CSC cosec. Kalau SEC adalah secant. So nampak tak kat sini? Hasil soalan untuk trigonometrik haruslah awak tahu. Sekiranya awak differentiate sin dapat cos. Memang kena hafal benda ni dan dalam exam dia akan bagi jadual ni. So jangan bimbang lah. Cuma dekat sini saya nak kena terangkan terbitan bagi fungsi trigonometri. Sin dapat cos, cos dapat negatif sin, tan dapat secant kuasa 2, cosec dapat negatif cosec cot, secant dapat secant tan dan cotangent dapat negatif cosec kuasa 2. Okey? Alright, so itu adalah asas untuk bagi trigonometri. Okey, sekarang ni kita pergi kepada soalan pula. Okey, contoh soalan. Jadi sekarang ni untuk soalan trigonometri, trigo, dia sebenarnya menggunakan konsep chain rule. Dia kalau asas dia memang kita algebrik sahaja. Lepas tu kalau fungsi trigonometri, exponential dengan log, dia sebenarnya guna chain rule. So saya recall balik yang kita belajar semalam. Sebab tu kena belajar teknik dulu semalam. Okey, chain rule, ingat tak semalam yang saya bagi y sama dengan, okey, dia ada fx, okey, kemudian dia ada kuasa n. Di mana yang kuasa n dekat luar ni dikenali sebagai outer function. Outer, dan yang dalam ni adalah inner function, dalaman. Jadi bila kita ada function chain rule yang ada berantaian, dia ada kuasa ke ataupun ada fungsi di dalam, maka bila kita nak differentiate y prime, dia kena buat dulu outer differentiation. Maksudnya kita akan combine kat sini outer differentiation darab dengan inner differentiation. So faham konsep untuk apa ni, chain rule, outer differentiation darab inner differentiation. So daripada atas ni kalau kita differentiate dia akan dapat n. Lepas tu salin dulu macam biasa fx dan dia akan dapat n minus 1. Okey, faham Okey, so yang chain rule trigonometrik ni dia akan menggunakan chain rule supaya kita boleh faham di mana hasil dia punya apa ni? Dia punya differentiation tu awak kena buat outer dan juga inner differentiation. So for example dalam buku example 11 tengok dalam buku example 11 tu. Soalan A dia bagi fx sama dengan 7 sin x. Okey. So dekat sini dia akan jadi chain rule sebenarnya. Okey. Dia ada jadi chain rule sebenarnya. Okey, yang outer function adalah sin. Sebab kita kena differentiate tau. Differentiate sin dapat apa? Differentiate sin kita tengok balik table kat atas. Sin dapat cos. Okey. Kemudian inner dia adalah fx sebab fx ni akan jadi algebraic function, iaitu dia akan jadi u sama dengan x. So kena differentiate u ataupun differentiate x dapat apa. So sekarang ni bila awak nampak dia akan jadi macam ni. F prime x 7 nak kena differentiate ke? Tak perlu sebab 7 ni memang nombor sahaja. So 7 kena salin. Okay, so kita akan differentiate dulu outer. Differentiate outer maksudnya kita akan differentiate sin dulu.
Sin dapat apa daripada table tu? Iaitu cos. So dia akan dapat sini cos. Okay, cos X. Dia kena salin sebab cos X ni memang dia akan kekal je X dekat belakang. Okay, kalau perasan kat sini, outer differentiation. Okay, outer differentiation, awak hanya differentiate N darab depan, N tolak 1. Yang dalam ni, dia akan salin je dulu. Okay, lepas tu, dia akan darab dengan inner yang kat luar tu, baru dia akan darab dengan F prime X. Maknanya dah bagian dalam. So dekat sini, bila awak dah differentiate untuk outer iaitu cos, maka yang belakang ni awak kena darab dengan differentiate untuk yang inner pula. Okay, differentiate X dapat apa? So dia akan dapat differentiation untuk X iaitu 1. Jadi dekat belakang ni sepatutnya dia akan darab dengan 1. Cuma bila kita darabkan 1 ni dengan 7, dia tak ada efek sangat lah. Maka dia akan kekal sebagai 7 cos X. Okay, boleh faham So ini je konsep untuk trigonometri. Yang harus awak ingat adalah table untuk differentiate. Kemudian kena buat 2. Satu inner, satu lagi outer differentiation. So saya pergi pada contoh yang kedua iaitu B. B dia bagi fx sama dengan sin 2x. Okay, dekat sini yang mana satu outer, yang mana satu inner. Outer dia adalah main function iaitu sin. Okay. Dan untuk inner adalah 2x. Jadi bila kita nak differentiate, dia akan jadi macam ni. F prime x. Okay, differentiate outer dulu. Differentiate sin dapat cos. Cos apa? Cos 2x. Dia kena salin. Cos 2x. Kemudian dia baru darab dengan darab dengan titik ataupun boleh buat darab lah. Okey, belakang ni dia kena differentiate untuk inner. Inner ni maksudnya 2x sahaja. Inner hanya fokus kepada algebraic. So differentiate inner dapat berapa? Kalau differentiate inner ni 2x dapat 2. Okey. So automatic 2 ni dia takkan darab dengan 2x. 2 ni dia adalah suatu nombor yang akan didarab ke depan. Dia tak boleh usik 2x ni. 2x ni memang function untuk cos. Maka dia akan dapat jawapan dia 2 cos 2x. Okay, ni saya ajar teknik dulu. Lepas ni untuk yang step ni dia tak perlu buat pun tak ada masalah dah. Supaya awak nampak, dia kena buat yang pertama outer differentiation dulu, baru kita buat inner differentiation. Di mana inner differentiation, hasil differentiate dekat belakang ni dia kena darab dengan nilai depan. 2x dia tak boleh usik. Okay. Next, kita pergi pada soalan contoh C. Ada? Ya. Saya tak sempat nak tangkap. Agak laju sikit. Agak laju. Okey, alright, terima kasih. Okey, laju ni mungkin dari segi cakap ataupun saya terang kot rasanya. Okey. Alright, saya slowkan balik sebab saya masih ada contoh lagi yang lain. Okey, sekarang ni kita masih buat trigonometri. Okey, saya ulang balik Okey, untuk trigonometri, fungsi ataupun formula untuk 6 function, awak kena ingat yang ni je. Sin jadi cos, cos jadi negatif sin, tan jadi secant kuasa 2, cosec, okey, secant dengan cot. Okay, table ni boleh ingat ataupun dia akan bagi nantilah. Okey, cuma bila kita nak buat differentiate untuk trigonometri, dia kena guna kaedah chain rule. Iaitu kena ada differentiate inner dan juga outer, dalaman dan juga luaran. Okey,